نبدأ درسنا بقراءة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا جاوب. يلا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم. ثم إنكم, kemudian kamu, yakni kamu siapa? Ashabus shimal. Kemudian kamu wahai golongan kiri. Ayyuhad dallun, wahai golongan yang sesat. Dallun, yang sesat daripada petunjuk. Yang sesat daripada petunjuk. Sebab tu Rasulullah pesan kita apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu amrayni, dua perkara. Lan tadillu, lan taukid, nafi taukid syadid, tidak sekali-kali. Lan tadillu min ba'di abada, selepas aku selama-lamanya. Kitab Allah, kitab Allah. Bukan banyak ayat Quran. Berapa jumlah ayat Quran? 6,236 ayat sahaja. Pegang Al-Quran, jaga Al-Quran. Dimulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam Al-Fatihah, dan diakhiri dengan minal jinnati wan nas, ayat terakhir surah An-Nas. Kitab Allah wa sunnat Rasulillah, dan sunnah Rasulullah yang kita warisi daripada apa? Para ulama kita. Rasulullah riwayatkan kepada tabi'in, tabi'in kepada Rasulullah, kepada sahabat, sahabat riwayat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada imam mujtahidin, terus begitulah sampai kepada kita. Kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Selepas aku selama-lamanya. Macam mana Ustaz? Selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Ingat Rasulullah tinggal wa tarakal ummata 'alal mahajjatil bayda. Dia meninggal ummah di atas mahajjah, jalan bayda yang lurus, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya macam siang. Malamnya macam siang. Lengkap sudah Rasulullah tinggalkan kepada kita cara kehidupan yang perlu kita lalui. Lengkap sudah.
Rasulullah tinggalkan kita sunnah yang lengkap. Kita tak perlu sunnah baru. Rasulullah telah tinggalkan kepada kita syariat yang lengkap. Kita tak perlukan syariat baru. Jelas tu? Apabila Rasulullah wafat, dia telah meninggalkan kepada kita syariat yang lengkap. Kita tak perlu kepada syariat yang baru. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Surah apa? Surah Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam billah. Am lahum syuraka', adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din, apa syara'u? Mensyariatkan. Minad din, daripada agama ini. Ma lam ya'zan bihillah, yang tidak pernah Allah izinkan. Sebab tu sesuatu hukum kita nak pegang mesti jelas kepada kita sandaran daripada kitab Allah, sandaran daripada sunnah Rasulullah, ataupun sandaran daripada istimbat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenali sebagai qiyas, yang kita kenali sebagai apa? Kita kenali sebagai qiyas yang kita belajar usul fiqh tu. Faham tu? Ustaz ulang balik. Makna Allah sebut, summa innakum ayyuhad-dallun, wahai golongan yang sesat. Dua benda ni kita takkan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi apa-apa ibadat kita mesti bersandarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sama ada secara langsung, yang kita faham secara langsung, ataupun kita faham secara ijtihad ataupun istimbat. Faham tak? Okey. Begitu juga hadis Rasulullah yang kita biasa pakai qiyas. Kias ayat ni, hukum ni kita kias ayat ni, hukum ni kita kias hadis ni, hukum ni kita kias ayat ni. Wadah? Sebab tu kita takut apa kita buat termasuk dalam surah Asy-Syura. Allah sebut, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Am lahum syuraka, istifham istingkari. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka dalam agama min din ma lam ya'zan billah, yang tidak pernah Allah izinkan. Sebab asal ibadat ni apa? Asal ibadat ni at-tawaqquf. Asal ibadat, kita tak buat sesuatu ibadat. Ingatlah, asal ibadat at-tawaqquf. Kita berhenti pada buat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila difardukan solat 5 waktu, bila? Malam Isra dan Mi'raj. Malam. Subhanalladzi asra bi'amalihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Jelas? Okey. Salat 5 waktu pertama sekali Rasulullah salat. Salat apa? Salat apa? Zuhur. Mengapa bukan subuh? Diturun terakhir. Mengapa bukan subuh? Sedangkan difardukan 5 waktu itu malam Isra Mi'raj. Mengapa bukan subuh salat pertama? Sebab apa? Sebelum datang bayan, belum datang keterangan macam mana cara beribadat. Jadi Rasulullah bila solat pertama, atani Jibril, datang Jibril indal Kaabah, di Kaabah. Dia ajar macam mana waktu
zuhur. Macam mana waktu asar? Jibril tunjuk pada Rasulullah. Jadi makna asal ibadat at-tawaqquf, bukan boleh kita pandai-pandai kita nak ubah. Bukan boleh pandai-pandai kita nak ubah. Sebab aslul fil ibadah at-tawaqquf. Jadi selagi mana belum ada dalil yang yakin, sebab tu saya kata kita solat. Okey, tengok ya, cuba tengok. Kita solat rapat ni, dalil yakin tak yakin? Jelas tak jelas? Kita warisi setawatur secara turun-temurun, dan kita warisi hadisnya. Makna amalan ni secara mutawatir kita bawa. Solat berapat ni kita datang sebab tu hadis tentang apa? Solat rapat, waktu solat ni kita panggil hadis mutawatir makna. Dia mutawatir di segi makna, bukanlah lafaz. Sebab apa? Datang sawu sufufakum sawu sufufakum wala takhtalifu wasuddul khalal. Okey, para sahabat pun buat begitu, para tabi'in pun buat begitu, dibawa kepada kita begitu. Makna benda ni kita dibawa kepada kita dengan mutawatir, bukan lagi zanni. Dia mutawatir makna. Makna di mutawatir, solat berjemaah mesti rapat. Faham tu? Makna bukan kita nak tengok sunat atau tak sunatnya, bukan situ. Soalannya pensyariatan dia tu. Makna syariat dia datang secara apa? Mutawatir. Mutawatir makna. Mazhab 4 semua. Imam apa? Imam Ahmad tidak sah kalau tak dapat saf. Sebab itulah perbuatan Rasulullah. Imam Malik makruh, Imam Syafi'i makruh, Imam Abu Hanifah makruh. Bukan kita nak soal masalah tu, tapi kita nak soal masalah pensyariatan ibadat tersebut. Jelas tu? Jadi kaedah kita apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin ini tidak boleh kita hilangkan dengan syak. Syak pun tak boleh kita hilangkan yakin. Ibadat tu kita terima dengan yakin. Tiba-tiba datang, kalau kita dekat, kemungkinan dijangkiti. Sebab tu dalam kaedah fikih, la hujjata ma'a ihtimal. Tidak boleh jadikan sandaran hujah semata-mata kerana sangkaan. Makna yakin ini nak dihilangkan mesti dengan yakin juga baru boleh. Sebab tu al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Ragu-ragu pun terhilang yakin tadi. Tapi mesti yakin kena hilang dengan yakin juga. Boleh faham tu? Ini kaedah fikih dia. Tapi ini kita dekat. Okey, saya solat berjarak. Adakah yakin akan kena COVID ni? Yakin tak yakin? Syak pun tidak. Yakin ni 100%. 80% kita panggil zon. 50% kita panggil syak. 10-20% kita panggil ihtimal, kemungkinan saja. Atau kita waham. Faham tak? 50 pun tak boleh hilangkan yakin tadi. Jelas tu? Sebab tu dia kata la hujjata ma'al ihtimal. Tidak ada hujah semata-mata dengan sangkaan. Tidak ada hujah semata-mata dengan sangkaan. Kalaulah berdekat tu yakin mudarat kena COVID, nah, berkeliparan mati sudah kita. Ini agama, ini agama. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Adakah mereka ada sekutu mensyariatkan kepada mereka dalam agama ini yang Allah tak izinkan? Tunjuk hadis izinkan solat berjarak. Tunjuk ayat Quran solat berjarak. Tunjuk. Sebab ibadat ni kita terima dengan yakin. Al-yakin la yadhulu bisyak. Atau al-yaqin la yudhal bisyak. La hujjata ma'al ihtimal. Tidak boleh disandarkan hujah semata-mata dengan sangkaan. Okey, sama lah.
Bolehkah kita hukum? Ini pakai serban, naik motor, jatuh pecah kepala. Haram pakai serban naik motor. Bolehkah sebut hukum begitu? Boleh tak boleh? Serban ni tak kuat, tak macam helmet. Serban ni tak macam helmet. Sebab apa? Jadi haram pakai serban naik motor. Sebab apa? Darurat. Mudarat. La darar wala dirar. Tidak mudaratkan diri sendiri, mudaratkan orang lain. Bolehkah saya kata? Sebab kemungkinan dia jatuh pecah kepala sebagai taklimat. Jadi haram pakai serban naik motor. Boleh sebut begitu tak? Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan dia jatuh pecah kepala sebab tak ada limit. Jadi bolehkah saya kata hukum haram pakai serban naik motor? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak, sebab dia ihtimal. Dia hanya ihtimal. Mengapa ihtimal? Berapa orang mati pecah kepala pakai serban? Dengan berapa orang mati jatuh motor sebab patah leher pakai helmet? Boleh faham tu? Sekarang buat statistik. Berapa orang mati jatuh motor pecah kepala sebab pakai serban? Dengan berapa orang mati jatuh motor pakai helmet tapi patah leher? Ini hukum. Boleh nampak ni? Boleh faham ke? Hafiz? Sebab kita kaedah fikih usul fiqh dalam hukum la hujjata mal ihtimal. Sebab tu kita kata semata-mata ada ihtimal. Kalau jatuh ni mungkin pecah kepala ni sebab tak kuat dia. Sebab dia mesti ke jatuh. Sebab tu ihtimal ini la hujjata ma'al ihtimal, tidak boleh dijadikan hujah semata-mata sangkaan. Tiba kita ubah sunnah. Sebab apa? Kemungkinan berlaku jangkitan sebab rapat. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ilaika nashku halana. Ya Allah, kepada engkau lah kami ngadu keadaan kami sekarang, ya Allah. Kita ngadu pada siapa lagi? Ilaika rabbana nashku halana. Kepada engkau, ya Allah, kami ngadu keadaan kami sekarang. Kita berlepas diri lah apa berlaku ni. Kita nahnu bura'a ya Rabb. Nahnu bura'a, kami berlepas diri, ya Allah. Okey. Summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun. Kemudian kamu, wahai orang yang sesat, al-mukadzibun, dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kata-kata Rasulullah, mendustakan apa? La'akiluna min syajarin min zaqqum. Kamu akan makan. Kamu akan makan. Sebab apa ni? Hafiz? Lam ni lam habis. Lamul muzahlaqah. Okey. Lamul muzahlaqah. Sebab muzahlaqah apa muzahlaqah? Dia tergelincir. Lamu taukid. Fiz, begini Fiz. Asalnya la hafizun zakiyun. Sesungguhnya hafiz ini cerdik. Cakap amin. La hafizun zakiyun. Lam depan. Okey. Tapi tiba-tiba nun, inna bukan nun. Inna rampas tempat dia. Inna rampas apa? Rampas tempatnya. Inna apa? Inna hafizan la zakiyun. Tiba-tiba na datang pergi tendang dia, pergi duduk tengah dia. Asalnya la hafizun zakiyun, adalah hafiz ini cerdik. Tapi datang inna hafizan, dia terpaksa merempat di tengah-tengah. La zakiyun. Sebab kita sebut lamun taukid dan dia lamul muzahlaqah. Sebab apa? Dia ditendang oleh inna. Pergi ke tengah ayat. Asalnya depan ayat, tapi inna tendang dia ke tengah ayat. Faham habis ya? Sebab tu dia yufidu taukid. Kita panggil lamul muzahlaqah. Mana inna tadi? Summa innakum la akiluna. What is this? Okey.
لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر اوكي لآكل من شجر جار ومجرور متعلق بماذا فيه Ustaz sebutnya, kalau sebelumnya la'akilu isim fa'il. Isim fa'il dia bertugas dengan fa'il. Jadi dia akan balik apa? Kepada akilu, muta'alliqun bi akilu. Okey. Min syajarin min zaqqum. Okey. Syajarin, sesungguhnya kamu akan makan apa? Min syajarin, pokok. Min zaqqum. Sebab tu min zaqqum sifat muta'alliqun bi sifat kepada syajar. Syajar ni sifat dia zaqqum. Apa zaqqum? Zaqqum ni orang Arab buah yang sangat buah yang sangat pahit. Allah sebut tu makna buah yang paling apa? Zaqqum ni buah dia cukup pahit. Memang orang Arab tak makan. Kalau unta pun tak makan, pahit sangat buahnya. Buah yang sangat pahit. Makna orang tengok tersebut kata zaqqum, perkataan dia pun ngeri. Zaqqum, buah dia pun jelek. Tapi neraka, ini di dunia, apatah lagi di neraka. Okey, lapar kena makan. Okey. Famali'una minal butun. Mereka makan sebab lapar sampai apa? Sampai penuh perut mereka dengan zaqqum. Sebab terlampaulah lapar. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian mereka minum apa? Minum daripada apa? Makan mesti kena minum. Minal hamim, daripada air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Sebab tu kita tengok ya. Okey. Cuba tengok. Di dunia ini orang yang bangun solat subuh, dia bangun selepas solat subuh makan nasi kuning, minum teh. Orang tak solat subuh pun bangun terus menghadap nasi kuning, teh. Okey. 8 pagi orang solat subuh yang bangun taat kepada Allah ni, 8 pagi berak keluar tai juga. Kencing keluar air kencing juga. Orang yang tak solat ini yang derhaka pada Allah begitu juga. Dia berak pun keluar tai, kencing pun keluar air kencing. Ini dunia. Kau taat kepada Allah, Allah bagi makan. Kau tak taat pada Allah pun Allah bagi makan. Kau nak solat, Allah bagi makan. Kau tak solat, Allah bagi makan. Sebab apa? Sebab tu bodohnya orang cakap apa? Bodohnya orang sebut, no, dia tu rajin ke masjid tapi bukan pandai kaya-kaya apa. Rajin ke masjid tapi hidup susah. Sebab apa? Mengapa Allah tak jadikan ganjaran di dunia? Sebab kalau Allah jadikan ganjaran di dunia, penuh dunia ini dengan ganjaran seorang mukmin. 2 rakaat subuh saja, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh. Belum solat subuh lagi. Itu baru apa? Eksosari kepada apa? Solat subuh. Perhiasan pada solat subuh. Ganjaran dia apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu berapa? Itu belum solat subuh. Itu baru apa? Muqaddimah kepada solat subuh. Pahalanya penuh dunia sudah. Apatah lagi solat subuh. Sebab dalam sebuah hadis,
Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafin jur'ata ma'in. Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk saja, nescaya seorang kafir pun Allah tak bagi minum, biarpun seteguk minuman. Tapi sebab apa? Tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah. Ma masalud dunya fil akhirati illa kamathali an yaj'ala ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur madza yarji'. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat, melainkan perumpamaan kamu pergi ke tengah laut, celupkan jari ke dalam tengah laut, celup, angkat berapa titik? 1, 2, 3. Berapa titik? 3 titik, 4 titik, 5 titik. Itulah titisan kehidupan dunia dibandingkan dengan lautan akhirat. Jelas tu? Dunia begitu. Kau solat Allah bagi makan, tak solat Allah bagi makan. Sebab Allah sebut nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagikan rezeki semua, kehidupan mereka. Kami bagikan kehidupan mereka, tapi akhirat tak. Akhirat tak jumpa nasi kuning. Golongan yang derhaka pada Allah. Tak jumpa nasi kuning. Apa? Jumpa zakum. Zakum, makan zakum, kemudian apa? Terpaksa makan sebab lapar. Famali'una minal butun, penuh perut. Fasharibuna alaihi minal hamim. Dulu di dunia tak solat subuh, derhaka kepada Allah, ingkar perintah Allah, minum teh rasa sedap saja, air angin, minum eno, okey, minum teh sedap saja. Lepas tu kencing biasa saja. Tapi akhirat tak. Sebab tu kita Ustaz sebut sebelum ni apa? Allah sebut fasharibuna alaihi minal hamim. Dia minum setelah makan zakum tadi al-hamim, air yang sangat panas. Allah sebut apa? Wasuqu ma'an hamima faqatta'a ma'ahum. Allah tak layan lagi mereka seperti Allah layan di dunia. Dulu tak solat, minum teh, oh sedap teh, minum Milo, macam Milo rasa. Kencing biasa rasa sedap semua. Minum apa? Minumlah kopi, oh sedap. Nescafe minum. Tapi sana wasuqu ma'an hamima, terlampau haus, diberi minum hamim. Fasharibuna alaihi minal hamim, air yang sangat panas menggelegak. Syiddatul ghaliyan, gelegak dah. Macam Ustaz sebut hari itu macam mana? Suhu dibawa bekas air kepada dia. Wap air kena yasqutu jilda wajhihi, kena saja wap air mencair kulit muka ni, jatuh kulit muka. Wapnya saja kena. Kalau kita dunia panas, panas, tak boleh bagi sejuk sikit. Dunia panas lagi bah, tunggu sejuk sikit. Ini tak, tarik sini wap dia kena muka, yasqutu jilda wajhihi, gugur kulit muka. Minum. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a ma'ahum. Minum. Faqatta'a ma'ahum, dia menghancurkan usus perut mereka. Di dunia makan nasi kuning, keluar apa? Berak, keluar apa? Keluar tahi. Sana berak, keluar apa? Keluar usus perutnya. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a ma'ahum, dia akan menghancurkan usus-usus perut mereka. Keluar usus perut mereka. Keluar usus perut. Allahumma inna nas'al afiyah wal mu'afah. Sebab tu kita balik-balik kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah, syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika ya, kami berlindung padamu ya Allah, min sakhatik, kemurkaan kamu kepada kami. Wan nar, dan neraka-Mu. Kemurkaan Allah, nerakanya. Keridhaan Allah, syurganya. Sebab tu kita takut. Apa kita buat? Macam kita sebut semalam tak? Macam sebut semalam kan? Liyabluwakum alladhi khalaqal mauta wal hayat. Setiap kita nak buat, kita letak dulu kematian di hadapan kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayat, menciptakan kematian dan kehidupan. Kita nak buat, kita letak kematian dulu.
Kalau aku buat begini, aku mati jumpa Allah, aku boleh jawab kat sisi Allah. Macam mana apabila hari waqifuhum innahum mas'ulun, berhenti mereka, mereka dipertanggungjawabkan terhadap apa mereka lakukan. Apa aku nak jawab depan Allah nanti? Letak kematian depan dulu. Setiap perbuatan kita, kita letak kematian di hadapan kita. Okey, setakat dulu kita tengok dulu soalan ni. Okey. Apakah maksud tabarruk? Bukan tabarruk, tabarraka ya, tabarrukan. Dan bolehkah kita bertabarruk kepada benda-benda peninggalan Rasulullah SAW, para nabi dan orang soleh? Boleh tak boleh? Hukumnya boleh. Tidak pernah berlaku perselisihan di kalangan para ulama tentang keharusan bertabaruk dengan kesan-kesan nabi, kesan-kesan orang soleh. Yang buat khilaf ni apa? Golongan Wahabi yang menjadikan perbuatan tabaruk ni sebagai satu syirik untuk mereka menghalalkan darah umat Islam, kemudian mereka perangi. Faham tak? Yang timbulkan isu tabaruk ni syirik, golongan Wahabi. Kalau kita baca sejarah mereka, sewaktu mereka memerangi kerajaan Turki Osmaniyah, antara mereka gunakan hujah senjata mereka untuk perangi umat Islam yang lain, mereka mengatakan mereka telah syirik. Kenapa pergi bertabaruk dengan kubur-kubur para wali Allah? Jadi untuk apa? Untuk menghalalkan darah umat Islam yang lain. Sebab mereka perangi umat Islam juga. Sebab tu kerajaan Wahabi sekarang, kerajaan Indonesia, mereka rebut Indonesia daripada siapa? Daripada siapa? Belanda. Malaysia daripada apa? British. Saudi diambil daripada siapa? Kerajaan Islam Turki Osmaniyah. Kemerdekaan di Indonesia berperang dengan apa? Belanda. Di Malaysia, pejuang-pejuang kita berjuang lawan siapa? Tok Janggut, Mak Kilau, Abdul Rahman Limbung. Lawan apa? British. Mereka, kerajaan Wahabi, mereka perang siapa? Kerajaan Turki Osmaniyah. Kerajaan Islam Turki Osmaniyah. Jadi macam mana nak cari perang? Kafirkan mereka. Mereka ni wajar diperang sebab mereka telah murtad. Jalan mereka untuk mengkafirkan umat Islam yang lain. Sebab dia kata tidak berlaku perselisihan ulama tentang keharusan bertabaruk. Dalilnya jelas dalam Quran. Allah sebut apa? Cuba tengok. Okey, sekarang ini ya. Hukum dia harus. Satu. Sekarang apa makna tabaruk? Tabaruk ini apa? Isbatul khairul lil ilahi fi syai'. Wujudnya kebaikan yang Allah letakkan pada satu benda. Sama ada tempat diberkati. Allah sebut apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Quran pada satu malam yang diberkati. Allah berkat tempat. Allah berkati Allah berkati masa. Lailah masa. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran pada malam yang kami berkati. Masa yang diberkati. Kemudian tempat diberkati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Okey. Masa yang tempat diberkati. Maha suci Allah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Baitul Aqsa yang kami berkati antaranya tempat diberkati. Allah berkat isbatul khairul ilahi. Sabit dalam Quran. Kemudian apa? Orang, individu. Allah berkati individu. Katakan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia menjadikan aku diberkati. Aku ni diberkati. Di mana saja aku berada. Siapa? Nabi Isa. Faham tu? Jadi sekarang harus tak harus itu makna tawassul. Sekarang harus tak harus kita sebut. Kita sebut ijma' para ulama bacalah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad harus bertabaruk.
Sebab pada Al-Quran sebut apa? Okey, Nabi Yusuf, idhhab biqamisi hadha fa'alqihhu ila wajhi abi yartadda basira. Idhhab biqamisi, bawa bajuku ini. Kenapa baju? Apa kaitan baju dengan sakit apa? Mata. Fa'alqi ala wajhi abi, campakkan di muka bapakku, dia akan kembali sembuh. Baju ni baju biasa, tapi sebab dia dipakai oleh seorang Nabi, dia menjadi berkat. Izhab bi qamis. Okey. Kemudian begitu juga hadis Rasulullah. Hadis apa? Okey, jubah Rasulullah. Kita baca bab dalam ini. Subhanallah, dalam Nailul Attar ada jubah Rasulullah, ada apa? Ada sutra tu. Ada sutra. Kita kata kadar sutra boleh dipakai macam apa? Kita panggil apa ni? Ada istilah dia panggil apa? Les baju tu. Lebih kurang les baju tu. Jadi kita jubah tu Rasulullah ada sutra. Jadi mana harus kita pakai tu. Jadi jubah Rasulullah selepas Rasulullah wafat, apa Muhammad cakap? Kunna naqsiluha, kami basuh lil mardah. Baju tadi kami basuh, air dia kami ambil, air baju tadi kami ambil, yustashfa biha, kami mencari kesembuhan dengan jubah tadi. Siapa apa? Isteri Rasul Ummu Salamah, para sahabat. Buat. Sebab apa? Diberkati sebab apa? Sebab dia menyentuh seorang yang sangat diberkati. Quran sebut, hadis sebut. Tapi macam mana tiba-tiba nak? Itu syirik, tabarruk dengan baju. Subhanallah. Di mana syiriknya? Yang bagi berkat ni siapa? Allah. Cuba tengok. Rasul sebut kalau kita apa? Solat tak letak siyadah, ada pasir. Fala tamsahul hasa, jangan kamu sapu anak batu ini yang melekat di muka kamu tu. Jangan kamu sapu. Sebab apa? Fa innar rahmata tuwajiha, rahmat kamu solat tadi, rahmat Allah, batu-batu di badan kamu pun kena juga. Mana rahmat ni daripada Allah. Tabarruk ni, at-talabul barakah, kita minta apa? Minta berkat tadi daripada Allah. Allah letakkan di situ, jelas tu. Ini makna tabarruk. Sebab tu, contoh ustaz ambil contoh berjubah Rasulullah, sebab tu ulama sebut begitu juga para soleh. Faham? Para soleh tak jumpa jubah Rasulullah, cari ulama, sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Jelas tu. Sebab tu tengok dalam mazhab Imam Ahmad, Abdul Ghani, imam besar mazhab Ahmad, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia sakit, doktor tak boleh ubat. Dia pergi ke kubur Imam Ahmad, dia pergi sapu badan dia. Dia balik sembuh. Mazhab Imam Ahmad. Boleh buka tu. Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia pergi apa? Dia pergi kubur Imam Ahmad, disapu badan dia. Sembuh. Sebab apa? Itu kita panggil at-tadawi bil Quran. Bila hadis. Sebab tu kita apa? Kita berubat ni tak payah masuk ni, panjang lagi. Kita sebut macam Cik Yusuf ini prinsip perubatan Islam. Sebab tu kita guna perkataan penyembuhan, asy-syifa. Perubatan moden diguna apa? Rawatan. Kita bukan rawatan, kita buat asy-syifa. Syifa kita pertama dengan Quran, dengan hadis. Kemudian dengan apa? Jampi-jampi ataupun kata-kata motivasi. Boleh. Kemudian yang ketiga, yang ini rohani. Yang kita nampak pula, fizikal yang kita nampak, makna perbuatan madiyah, material. Asy-syifa fi thalathatin, penyembuhan pada 3 benda. Fi syurbati asalin, pada minum madu. Kemudian fi syurbati asalin wa fi syirtati mihjamin, pada tulisan apa? Bekam wal kayy, besi panas. Mana besi panas ni? Anggota tu rosak sudah, potong, letak besi panas, tak pergi dalam mengalir. Mana kita kata ada jenis penyembuhan pakai penawar. Asal penawar, dia alkali, tawar, asid tu. Ada setengah pakai syiratul mahjimin, kita buang bahan-bahan toksik daripada badan kita. Rasulullah gambarkan dengan apa? Bekam. Dan adanya tak dapat apa, terpaksa kita apa? Potong pembedahan. Tapi Rasulullah kenapa tak? Asy-syifa, penyembuhan. Yang menyembuh ni Allah. Makna dia asbabus syifa,
sebab-sebab penyembuhan yang Allah jadikan sebagai sebab yang menyembuhkan Allah dengan Quran, dengan hadis, dengan kata-kata motivasi ataupun ruqyah. Okey, jelas ya? Okay, sebab tu tiba-tiba kan yang kuat kata benda ni syirik ulama Saudi. Nah, siapa berubat cari penyembuhan dengan bertabarruk, pergi ke kuburan para wali, syirik. Sebab apa? Dia bertabarruk dengan wali, syirik. Dia minta pada wali. Sebenarnya bukan minta pada wali, kita minta pada Allah. Makna rahmat Allah pada wali tadi kena pada kita. Tapi Ustaz heran sekarang Ustaz tengok di Kaabah sendiri pun mereka mencari penyembuhan daripada penyakit COVID dengan belakangkan sunnah Rasulullah terus. Solat berjarak terus. Sekarang Ustaz tanya, kita tanya, mereka ni kuat ni, mensyirikkan orang ni. Sekarang kamu rasa mana paling bid'ah mungkar? Seorang pergi kubur wali Allah, berdoa di kubur wali Allah, minta diturunkan berkat, bertabaruk dengan kubur wali untuk disembuhkan penyakit dia, dengan kamu menjadi bertawassul dengan apa? Untuk sembuh sakit kamu dengan apa? Meminda sunnah Rasulullah. Sebab juga kan? Dua-dua sebab kan? Boleh faham macam esok? Mana lebih baik? Okey. Saya nak bertanya Ustaz, akhlak dan iman mana dahulu? Imanlah dahulu. Sebab Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanim. Sesungguhnya orang beriman, kemudian beramal soleh, akhlak dia baik, amalan dia baik, iman dulu. Sebab tu okey, ingat ya, ini prinsip kita, iman dulu. Sebab akhlak kita terbina atas iman, itu Islam. Ini apa? Aku pergi ke barat, aku nampak Islam, tapi aku tak nampak umat Islam. Aku pergi ke negara Islam, aku nampak umat Islam, aku tak nampak Islam. Ini minta maaf ya, Islam apa? Dia faham itu. Di barat aku nampak Islam, tetapi aku tak nampak umat Islam. Islam apa? Tak ada umat Islam. Dia tengok orang barat tertib, belatur semua kan, dia kata Islam. Apa nak Islam? Al-istislamu wal khudu'i bi kulli ma jaa minallahi ta'ala bilisan nabi. Ketunduan dan kepatuhan dengan segala yang datang pada Allah, yang dibawa bima jaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Tiba-tiba aku nampak Islam di Eropah, tapi aku tak nampak umat Islam. Apa dia faham tentang Islam? Itu hanya sekadar moral mereka pegang untuk masyarakat mereka. Itu hanya sekadar moral saja, bukan akhlak tu. Itu moral, tak berdasarkan akidah, berdasarkan prinsip untuk menjaga negara mereka, kepentingan ekonomi mereka. Kita tak, kita akhlak kita daripada keimanan. Memang kadang-kadang tak berakhlak. Sebab apa? Sebab iman dia lemah. Jelas tu. Sebab tu kalau Syekh Sa'id Al-Marbuti, dia kata boleh rosakkan akidah. Siapa kata aku pergi ke barat, aku nampak Islam, aku tak nampak umat Islam, dia kata boleh rosak akidah. Sebab bukan itu Islam Rasulullah ajar kepada kita. Mereka tunduk pada Allah kan? Aku nampak Islam, tak nampak umat Islam. Aku datang ke negara Islam, aku nampak umat Islam, aku tak nampak Islam, tapi lemah iman. Faham tu? Sebab tu kalau Syekh Said Al-Marbuti, dia kata apa? Dia kata kata-kata cukup berbahaya pada akidah kita. Okey. Apakah status solat Jumaat? Jam berapa sekarang ni? Apakah status solat Jumaat dengan hanya 12 orang? Apakah status solat Jumaat dengan hanya 12 orang? Apakah statusnya? Statusnya, sebab tu bilangan solat Jumaat ni khilaf. Masyhur muktamad mazhab kita 40 orang. Madat sunnah al-Jum'atu alal arba'ina fama fawq. Berlaku sunnah solat Jumaat ni 40 orang dan ke atas. Ada pendapat dalam mazhab kita, tapi bukan muktamad, bukan masyhur, dia kata boleh dilakukan dengan 12 orang. Sebab apa? Berdasarkan peristiwa apa? Turunnya surah ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Okey.
Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'aw tijaratan, apabila mereka melihat perniagaan, pedagang-pedagang khafilah datang pada Syam membawa bekalan-bekalan barang dagangan, mereka melihat dagangan, aulahwani, ataupun hiburan. Sebab apa? Mereka akan pukul gendang, tanda khafilah pedagang telah sampai. Okey, infaddu ilayha, mereka pun bergegas-gegas tinggalkan engkau. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka membiarkan engkau sendiri berkhutbah. Jadi sekarang dalam masjid Nabi itu semua pergi sambut pedagang, tinggal Rasulullah. Berapa orang yang tinggal bersama Rasulullah sewaktu Rasulullah berkhutbah? Satu mereka tinggal. Satu riwayat mengatakan bilangan mereka berapa orang? 12 orang. Sebab tu disebut 12 orang, sebab tu setengah kata syarat sah Jumaat ini mesti 12 orang. Ini pendapat yang tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i. Okey, jadi hukumnya sah tak sah? Sah. Sebab apa? Memang ada sandaran hadisnya. Macam dalam keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang apa? Tak tahulah. Pening sudah kita. Itu kita kata apa? Dan sekarang tu, waktu azan Jumaat boleh pergi apa? Kedai boleh pergi? Mall boleh pergi? Waktu azan Jumaat Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wahai orang beriman, apabila diseru untuk kamu ingat kepada Allah, solat min yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat. Fas'au, segala kamu ingat Allah, wa dharul bai', tinggallah jual beli. Mati Ustaz sebut hari itu. Mengapa Allah sebut jual beli? Karena peniaga orang paling sibuk dengan pelanggannya. Biarpun kau sibuk dengan jual belinya, kau wajib tinggalkan. Jual beli waktu itu tidak sah. Kalau jual beli yang sibuk kena tinggal, apatah lagi pergi ke laut, pergi ke kebun, pergi ke pejabat, pergi ke mall. Pergi apa? Kena tinggal semua. Nak ziarah keluarga semua tak boleh betul. Kena pergi masjid, dipanggil sudah. Okey, tapi kita ni kita terbalikkan ayat tadi. Apabila seru Jumaat, kamu pergilah ke pasar, kamu pergilah tombak sawit, kamu pergi ke kebun, kamu pergilah ke laut. Tapi kamu tak boleh pergi solat Jumaat sebab nama kamu tak ada dalam list. Tak tahulah agama apa kita sekarang. Sebab tu Allahumma inna nashku ilaika ahwalana, keadaan kami ya Allah. Faghfir lana ya Rabb, ampunlah kami ya Rabb, ya Rabb. Habis nak mengadu pada siapa lagi? Nah, kita nak mengadu siapa? Nak pada ulama, tengah ulama sokong. Allahumma ilaika nashku ilaika halana. Ya Allah, hanya kepada kamu, kau ya Allah kami mengadu keadaan kami sekarang. Okey, jelas ya? Okey, kita terbalikkan ayat Allah. Minta Allah. Sebab tu kalau Allah turun bala lagi, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha minna. Tuhan kami, jangan kamu hukum kami sama-sama dengan apa yang dibuat oleh golongan sufaha, jahil antara kami tentang syariatmu ya Allah. Boleh? Okey. Jadi jam Aisyah sudah kan? Ada lagi ya, Juk? Wih, nak tengok. Nak banyak lagi apa ni? Nantilah apa? Okey, ya insya-Allah ya. Tapi malam esok berehat dulu ya. Mau berehat-rehat Ustaz. Ya, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabb lakal sultanik. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqin imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.